Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera pada semua. Sekali lagi bersama dengan saya Cikgu Abdullah di channel Matematik KSSM tingkatan 5. So hari ini cikgu nak sambung latihan ekstensif untuk part yang ketiga 11 hingga 13 lah. Okey, so kita pergi kepada soalan 11. Okey, luas permukaan melengkung. Okey, sebuah kon berubah secara langsung dengan jaraknya J dan tinggi condongnya S. Okey, so pelajar kena keluarkanlah maklumat yang ada. Berubah secara langsung. Okey, L dengan jejarinya J dan condongnya S. Okey, so L sikit L berubah secara langsung dengan jejarinya J, okay, dan tinggi condongnya So dan terus cikgu masukkanlah. Tinggi condongnya ialah S. Okay, so kalau kita jadikan dia bersamaan, L sama dengan KJS. Okey, so diberi L 88. So kita masukkan teruslah. Kita cari nilai K dulu Okey, so K jejari dia 3.5. Okey, tinggi condong dia 8. Okey, so kita selesaikan. Okey, so kita tekan kalkulator lah. 3.5 darab dengan 8. So kita akan dapat 28. So K 28. So kat sini 88 Okey, kita terbalikkan terus senang K 28. So 88. So K sama dengan 88 bahagi dengan 28. So kita dapat nilai K 88 bahagi dengan 28. So kita dapat 3.142. Okey, ataupun 3.143 lah. 3.143. Okey, pelajar boleh juga guna pecahan. Okey, kalau nak lagi tepat biasanya kita akan guna pecahan lah. Maksudnya 88 per dengan 28. So pelajar akan dapat shift 22/7 ataupun 22/7. So nilai K ni kita masuk balik dalam persamaan asal untuk selesaikan jawapan dia lah. L sama dengan 22/7 JS. Okey, hitung nilai L apabila jejari 5, S dia 9.8. Okey, so kita nak cari nilai L, cikgu masukkan balik. So 22/7 jejari dia 5. Okey, satah condong dia 9.8. Okey, kita tekan kalkulator lah. Okey, so 22/7 darab dengan 5 darab dengan 9.8. So kita dapat jawapan dia 154. So settle Okey, jadi kita dapat luas permukaan melengkung tu lah. Okey, apabila jejari 5 satah condong dia 9.8. Okey, settle untuk soalan A. Okey, kita pergi kepada soalan B. Okey, apakah perubahan pada luas permukaan melengkung? Okey, jika tinggi condongnya berkurang. Okey, so tinggi condongnya berkurang dan jejari tapak adalah tetap. Okey, so kita tengok dekat sini. Okey, so kita tengok pada soalan tinggi condongnya berkurang. Okey, so cikgu andaikan tinggi condong yang pertama ni 8 lah. Okey, dan jejari dia ialah 5. So yang ni kita kira dulu So L sama dengan daripada persamaan dekat atas tu 22/7.
So jejari dia 5, satah condong dia 8. So dekat sini pelajar boleh tekan kalkulator lah. So pelajar akan dapat L dia 125.7. Okey, so sekarang ni jejari tapak adalah tetap So kalau kecondongan dia cikgu buat S tu sama dengan 7. So jejari dia tetap 5. So kita compare L 22/7 darab dengan 5 darab dengan 7. So dekat sini pelajar boleh tekan kalkulator. So kita akan dapat jawapan dia 110. Okey. So dekat sini luas permukaan melengkung dia akan bertambah lah kalau kecondongan dia berkurang. So kita boleh buat kesimpulan dekat situ So cikgu tengok dekat sini. Luas permukaan melengkung akan berkurang. Okey, so settle untuk contoh ataupun latihan yang ke-11. Okey, kita pergi kepada soalan 12. Okey. Diberi Y berubah secara langsung dengan X dan secara songsang dengan W. Okey, so Y berubah secara langsung dengan X dan berubah secara songsang dengan W secara songsang 1/W lah, ataupun biasanya pelajar boleh tulis teruslah X per W. Okey, dan kita boleh jadikan dia persamaan Y sama dengan KX per W. Okey, so sekarang ni dia dah bagi maklumat pada kita. Y dia 0.9. So kita cari nilai K dululah untuk kita jawab soalan. Okey, so kita cari nilai K Cikgu masukkan Y tu 0.9. So cikgu kira dekat bawah lah. Okey, Y 0.9 sama dengan KX dia 18, W dia 5. So yang ni seperti biasalah, darab silang lah. Okey, yang ni seperti biasa 5 darab dengan 0.9. 5 darab 0.9 bahagi dengan 18. Okey, pelajar akan dapat K dia 0.25. Okey, so nilai K yang kita dapat kita masukkan dalam persamaan lah untuk kita jawab soalan A ni. Okey, Y sama dengan 0.25 X per dengan W. Untuk soalan A, nilai W okey apabila Y 20, X tu 6. Kita masukkan terus Okey, Y dia 20 sama dengan 0.25 X dia 6. Kita nak cari W. W warna atas lah. So W 0.25 darab 6 bahagi dengan 20. Okay. 0.25 darab dengan 6 bahagi dengan 20. Okay. So jawapan dia W 0.075. Okay. So W sama dengan 0.075. So settle untuk soalan A Okey, kita pergi kepada soalan B. Peratusan ubahan bagi Y apabila X bertambah 10%. X bertambah 10% dan W berkurang sebanyak 20%. So kita nak cari nilai Y Y. Okey, apabila X bertambah 10%. So X dia dah bagi kat sini 18.
So cikgu cari X dulu lah. X sama dengan 18. So X ni bertambah 10%. So tambah dengan 10 per 100 darab dengan 18. So dekat sini pelajar boleh tekan kalkulator lah. Okey, cikgu dapat 19.8. Okey, untuk W. W berkurang 20%. So W dekat sini kita ada 5 Jadi W sama dengan 5 tolak dengan berkurang 20%. So 20 per 100 darab dengan 5. So dekat sini pelajar boleh tekan kalkulator jugalah. So cikgu tekan dapat 4. Okey. So X dah dapat, Y dah dapat. Kita masuk balik dalam persamaan asal. So Y sama dengan 0.25 X persamaan asal yang dekat atas ni. Okay, X dan W Cikgu masuk terus X, cikgu masuk terus W lah. 0.25 X tu 19.8 bahagi dengan 4. Dekat sini pelajar boleh tekan kalkulator. Pelajar akan dapat 1.23775. Okey, bila dah dapat Y, peratusan ubahan Y apabila X bertambah sebanyak 10% dan W berkurang sebanyak 20%. So kita nak cari peratus dia. L2 per L1 tolak dengan 100. So L2 yang kita dapat tadi itulah 1.2375. Kita bahagi dengan nilai Y yang asal. Y yang asal mana? 0.9 Okey, 0.9. Okey. Ditolak dengan 100 lah. Kan tolak kat sini. Kita nak cari peratus ni, kita kena darab ni. Sekejap cikgu betulkan. Darab 100. Okey, so bila kita darab dengan 100, so kita akan dapat jawapan dia 137.5% lah. Jadi luas bertambah sebanyak 137.5. Luas bertambah sebanyak 137.5. Okey, settle untuk soalan 12. Okey, kita pergi kepada soalan yang terakhir ya. Okey, soalan 13. Kelajuan S sebuah basikal berubah secara langsung. Ni main point dia, pelajar take note dengan bilangan putaran pedal basikal per minit. Okey, so dia guna P dekat sini lah. Dan bilangan gigi gear depan D. Dan secara songsang dengan bilangan gigi gear belakang B. Okay, jadi pelajar take note dulu. So cikgu buat persamaan S berubah secara langsung dengan bilangan putaran pedal basikal per minit. So P. Okay, dan bilangan gear depan D. Okay, dan secara songsang. Okay, secara songsang ni per lah dengan bilangan gear belakang B. So secara songsang per dengan B. Okay, so yang ni bila kita dah dapat persamaan, so kita cari nilai K dululah. Okay, so cikgu jadikan dia persamaan. S sama dengan KPD per dengan B. Kita masukkan maklumat yang ada Okay, menunggang basikal dengan kelajuan 26.4 km per jam. Okey, putaran pedal basikal 75. So pedal 75, so kita masukkan. Okey, dengan bilangan gigi gear depan. Gigi gear depan 40. So D ni 40 dan gear belakang 20. Stop dah.
Sikit lagi. Kenapa sayang? Agak-agak kalau buat bumbung ke atas ni dengan tu Cik Alman kat atas ni apa? Sama dengan belakang tak bumbung? Sama tak? Bumbung belakang sebab tu kan Banyak tiang. ni, Lengkuk-lengkuk. ni Ni bumbung depan kalau kita nak buat sikit batang je dia lain. rasa Sebab pagar atas ni keliling ada je. pagar keliling Pagar keliling. sekarang ni yang kat bawah tu yang, yang takut tak cukupnya nak buat kat atas, nak buat bumbung dengan pintu atas, Hmm. lari sikit bumbung dengan bumbung 10,000 10 campur pagar tu 10 ha. Tak lari. pintu ni lah satu lagi 6,000. Mana dia dapat 0.44 ni? Kelajuan sebab basikal berubah secara langsung. 26.4 bahagi dengan 60. Bahagi dengan 3,600 lah. Boleh abang sambung? Sikit lagi sayang